Assalamualaikum dan selamat sejahtera diucapkan kepada Dr. Zamri bin Haji Hassan selaku pensyarah khusus Research Method. Sebelum saya memulakan pembentangan, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya terlebih dahulu yang diketuai oleh Luqman Hakim, Nur Imran Khairul Najmi iaitu saya sendiri, Nur Adila, Nur Dayana dan Herdelin. Kami dari kumpulan 4 telah memilih tajuk Cabaran dan Masalah kepada pelajar tingkatan 6 di daerah Matang Jaya dalam menangani situasi COVID-19 pada tahun 2020. Seperti yang kita tahu, negara kita dilanda wabak pandemik COVID-19 sejak 2019. Peningkatan kes ini mendatangkan kesan yang buruk terhadap masyarakat di negara ini termasuk kepada pelajar. Pihak kerajaan telah mengarahkan seluruh sekolah di negara ini ditutup disebabkan penutupan sekolah. Struktur pembelajaran dalam bidang pendidikan terpaksa menggunakan kaedah pembelajaran secara atas talian. Pembelajaran secara atas talian ini sedikit sebanyak mendatangkan masalah terhadap pelajar. Objektif kajian kami adalah untuk mengenal pasti apakah cabaran yang dihadapi oleh pelajar tingkatan 6 semasa COVID-19, untuk mencari apakah masalah yang dihadapi oleh pelajar tingkatan 6 semasa COVID-19 dan untuk mengkaji apakah langkah penyelesaian yang patut diambil oleh pelajar tingkatan 6 semasa COVID-19. Terdapat 3 pernyataan masalah. Yang pertama, apakah masalah yang dihadapi oleh pelajar tingkatan 6 semasa COVID-19? Yang kedua, apakah cabaran yang dihadapi oleh pelajar tingkatan 6 semasa COVID-19? Dan yang ketiga, bagaimanakah langkah penyelesaian yang patut diambil oleh pelajar tingkatan 6? Untuk signifikasi kajian, yang pertama, membantu pelajar dalam menangani masalah yang dihadapi oleh pelajar tingkatan 6 semasa COVID-19. Yang kedua, membantu pelajar dalam menangani cabaran yang dihadapi oleh pelajar tingkatan 6 semasa COVID-19. Dan yang ketiga, menerangkan langkah penyelesaian masalah yang patut diambil oleh pelajar dalam menghadapi COVID-19. Seperti yang kita tahu, penyebaran jangkitan COVID-19 ini juga telah mengubah corak kehidupan manusia serta merencatkan pertumbuhan ekonomi dengan begitu drastik. Hal ini juga turut memberikan cabaran kepada pelajar dan juga para pendidik. Melalui kajian terdahulu, cabaran yang dihadapi oleh pelajar semasa COVID-19 ini adalah pelajar tidak dapat menumpukan perhatian sepenuhnya sepanjang sesi pembelajaran. Pelajar tidak mempunyai peranti dan gadget yang sesuai untuk sesi pembelajaran secara atas talian dan suasana pembelajaran yang tidak kondusif. Seterusnya, masalah yang dihadapi oleh pelajar semasa COVID-19. Yang pertama, pelajar mengalami masalah kewangan untuk membeli data internet. Kedua, pelajar mempunyai masalah kemudahan internet. Dan yang ketiga, keterbatasan pergerakan pelajar dalam pembelajaran. Seterusnya, langkah penyelesaian masalah yang patut diambil oleh pelajar dalam menghadapi COVID-19 ini adalah pelajar perlu mempunyai kekuatan dalaman dan mental yang kuat. Pelajar harus mengambil berat mengenai kesihatan dan keselamatan diri masing-masing. Dan yang ketiga, pelajar hendaklah mengambil langkah untuk menyelesaikan masalah rangkaian internet seperti membuat aduan untuk penambahbaikan rangkaian internet di kawasan mereka. Kita masuk pula pada bab 3 iaitu metodologi kajian. Untuk reka bentuk kajian, kami menggunakan kaedah kualitatif dan kaedah kuantitatif. Lokasi kajian ini telah dilakukan di daerah Matang Jaya di Kuching. Populasi dan sampel, kami telah menentukan populasi kajian yang terdiri daripada 78 orang responden. Teknik persampelan pula, kami memilih kaedah persampelan bukan kebarangkalian. Seterusnya, jenis data dan teknik pengumpulan data. Pengkaji telah menggunakan kaedah kualitatif dan juga kaedah kuantitatif bagi mengumpulkan data daripada responden. Antara teknik kualitatif, teknik soal sidik melalui Google Form, teknik pemerhatian dan juga teknik temu bual. Antara teknik kuantitatif pula, teknik persampelan. Kaedah analisis data, kami menggunakan aplikasi Statistic Product and Service Solution (SPSS) dan juga menggunakan aplikasi Atlas untuk menganalisis data yang diperolehi. Kaedah persembahan data, kumpulan kami telah menggunakan jadual kekerapan dan carta pie untuk mempersembahkan data. Kami mempersembahkan peratusan, pemboleh ubah dan kekerapan untuk menguraikan analisa data yang kami perolehi. Terdapat 7 etika penyelidikan, antaranya meminta persetujuan, kerahsiaan, identiti pekaji, keadilan, tidak membahayakan, bersikap jujur dan penerbitan yang bertanggungjawab. Seterusnya ialah bab 4 iaitu demografi responden. Berdasarkan carta berikut iaitu jantina responden, hasil kajian berjaya mendapatkan 78 orang responden iaitu 58 terdiri daripada responden perempuan iaitu 74.4% dan 20 orang adalah responden lelaki iaitu bersamaan 25.6%. Merujuk kepada carta pie yang seterusnya iaitu umur responden, hasil kajian yang diperolehi daripada pelajar tingkatan 6 di daerah Matang Jaya adalah 11 orang bersamaan dengan 11.1% yang terdiri daripada umur 18 tahun. Manakala 67 orang bersamaan dengan 87.2% iaitu terdiri daripada pelajar yang berumur 19 tahun. Berdasarkan jadual 4.1.3,
iaitu mengenai etnik ataupun bangsa responden. Hasil daripada kajian mendapati bangsa Melayu merupakan jumlah responden yang paling tinggi yang menjawab borang survey ini dengan seramai 50 orang responden, iaitu bersamaan 65.4%. Manakala responden yang paling sedikit adalah dari responden yang berbangsa Cina dan Kayan, masing-masing mempunyai seorang sahaja responden dengan kiraan perastusan 1.3%. Seterusnya ialah berdasarkan jadual 4.1.4 mengenai status perkahwinan responden. Hasil kajian mendapati kesemua responden yang berumur 18 tahun dan juga 19 tahun telah memilih status perkahwinan mereka sebagai bujang. Berdasarkan jadual 4.1.5 iaitu agama, hasil daripada pengumpulan data yang telah dibuat menunjukkan responden yang beragama Islam merupakan bilangan yang paling tinggi dengan 57 orang responden bersamaan dengan 73.1%. Bagi bilangan responden yang paling rendah pula ialah responden dari agama Buddha, iaitu dengan 1 orang responden sahaja yang bersamaan dengan 1.3%. Seterusnya ialah berdasarkan jadual 4.1.6 iaitu pendapatan keluarga responden. Hasil daripada pengumpulan data mendapati bahawa pendapatan sebanyak 600 hingga 1,500 adalah jumlah pendapatan keluarga responden yang paling tinggi, iaitu sebanyak 36 responden bersamaan dengan 46.2%. Seterusnya ialah berdasarkan jadual 4.2 iaitu cabaran yang dihadapi dalam pembelajaran semasa COVID-19, ialah hasil kajian yang telah dijalankan gangguan rangkaian internet dan sukar memahami dalam proses pembelajaran berjaya mendapatkan 53 orang responden, iaitu bersamaan dengan 67.9%. Seterusnya ialah yang paling rendah, ialah cabaran tidak mempunyai bahan rujukan yang mencukupi, adalah 26 responden bersamaan dengan 33.3%. Dan seterusnya ialah berdasarkan jadual 4.3 iaitu masalah yang dihadapi dalam pembelajaran semasa COVID-19, ialah hasil kajian yang telah dijalankan mengenai masalah tidak fokus dalam kelas menunjukkan nilai peratusan yang paling tinggi iaitu 87.2% bersamaan dengan 68 orang responden, manakala lain-lain adalah yang terendah dengan mencatatkan sebanyak 2 responden sahaja. Dan yang terakhir dari bab 4 ialah mengenai langkah-langkah untuk menangani masalah COVID-19. Hasil kajian yang telah didapati melalui soalan ini ialah kekuatan minda dari segi emosi, fizikal dan juga rohani telah mendapat pilihan yang paling tinggi, iaitu sebanyak 66 orang responden bersamaan dengan 84.6%, manakala pilihan yang paling rendah ialah responden yang memilih lain-lain. Seterusnya ialah bab 5 iaitu kesimpulan kajian dan cadangan kajian. Secara keseluruhan, kajian yang telah dilakukan ini sedikit sebanyak memberi maklumat berkaitan dengan cabaran dan masalah yang dihadapi oleh pelajar tingkatan 6 di daerah Matangjaya, Kuching. Di kala pandemik COVID-19 masih lagi melanda negara, banyak golongan yang terjejas termasuk juga para pelajar. Seterusnya ialah cadangan dan harapan daripada responden. Diharapkan kajian sebegini masih diteruskan supaya generasi yang akan datang boleh membuat rujukan daripada kajian yang telah dilakukan serta untuk memberi manfaat kepada mereka dari segi ilmu dan pembelajaran. Seterusnya ialah cadangan dan harapan pengkaji. Pengkaji perlu menerapkan nilai kerjasama antara setiap ahli kumpulan supaya kajian yang dilaksanakan berjalan dengan lancar. Pengkaji hendaklah menjaga Standard Operation Procedure iaitu SOP semasa melakukan kajian dan juga menjaga data dan maklumat responden dengan tidak mendedahkan identiti responden kepada sesiapa. Seterusnya ialah dengan penambahbaikan dari segi kajian, iaitu termasuklah kawasan kajian, iaitu dengan memperluaskan lokasi kajian dan juga dari segi pengurusan masa. Seterusnya juga ialah pengkaji hendaklah bijak dalam menguruskan masa agar tugasan yang diberikan tidak tertangguh, dan sebelum menjalankan kajian, pengkaji seharusnya membuat briefing terlebih dahulu agar dapat memahami skop tugasan masing-masing. Dan yang akhir sekali ialah komunikasi antara ahli kumpulan adalah sangat penting untuk menjayakan kajian ini. Maka itu sahajalah dari kumpulan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.